yang Tuhan beri, kita simpan ataupun kita belanjakan, menafkahkan. Yang pertama, kata Tuan Pengarang, ialah bahagian yang dicela oleh syarak mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Ketahuilah bahawasanya orang yang menyimpan harta kerana kedekut, bukhlan, kerana kebakhilan, sebabkan perasaan cinta diletakkan di harta, disilap meletakkan cinta qalbi. Sepatutnya kepada Allah Ta'ala, dia letakkan pada makhluk, pada harta, pangkat, jawatan, itu semua letak. Dia terpesong jalan hidup dia. Kemudian dan berasa megah, dia mengambil kemegahan dengan membanyakkan harta. Dia rasa dia hebat dengan banyak mengumpulkan harta. Itu satu fahaman sesat. Kerana memiliki harta yang banyak, maka dia perasan dia hebat. Sebab kehebatanmu pun duduk di situ. Hebat manusia tu sejauh mana mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tinggi darajat takwa dia, tinggilah kedudukan dia. Ini syaitan dan nafsu dah bisikkan dia. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia handal, ya, dengan dapat mengumpulkan harta berjuta-juta misalnya, ya. Kadang ada juga manusia yang jadi tidak cerdik. Dia kumpul, kemudian dihantui pula dengan sifat bakhil. Zakat pun tak keluar, juta-juta duit, dia tak sempat, dia kumpul dah penat. Nak guna pun tak dapat, malaikat maut pun sampai, habis. Dia penat kumpul, ibadat dah tergadai. Masa, tenaga, sebab dalam hidup manusia ni 3 benda besar. Pertama masa, kedua tenaga, ketiga pemikiran. Jadi pemikiran dia, tenaga dia, masa dia habis. Dia tumpu nak kumpul. Dah kumpul banyak, tak sempat ambil pakai pun malaikat maut sampai. Masa nak kumpul tak habislah tergadai. Masa nak ibadat tergadai, dengan Tuhan langsung tak ingat, oh habis. Ini manusia paling rugi. Dan bila malakul maut sampai, dia akan menjerit dalam Quran sebut. Apa jeritan dia? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tolonglah panjangkan umurku sedikit lagi, aku nak infak harta, nak buat amal salih macam-macam dah. Itu keluhan mandakan apa? Keluhan yang paling dahsyat mengakhiri umur dia. Maka Tuhan jawab di ayat yang lain, lau ruddu la'adu ila ma nuhu. Ni muka ni kalau aku balikkan ke dunia, dia ulang balik perangai dia. Sebab apa? Sebab dia gagal membersihkan hati dia, ya. Jadi dia tak bersihkan hati dia. Bersih hati itu dengan apa? Dengan keimanan yang kukuh, dengan makrifat yang tinggi dengan Tuhan, ya, sehingga dia berjaya meletakkan mahabbah, rindu kasih dia kepada Allah Ta'ala. Orang yang gagal dan tidak meletakkan kerinduan hati dia dengan Tuhan, dia akan tersasar jauh. Dia akan mudah ditipu oleh musuh yang terdekat, iaitulah nafsu dan syaitan. Jadi oleh kerana kepahaman dia kurang, makrifat dia kurang, maka dia perasan dengan dikumpul harta tu, dia rasa megah, ya. Padahal orang tak pandang dia megah pun, dia perasan tinggi. Kerana memiliki harta yang banyak adalah orang yang paling kuat kelalaian itu, ya. Quran sebut orang bila ada dia semangat untuk mengumpul dengan tidak dikosatkan mengerjakan amal dengan harta itu, maka confirm dia akan jadi orang yang terlalai jauh dari Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alha yulhi itu mana melalaikan. Alhaakumut takatsur, alhaakum melalaikan kamu apa dia? At-takatsur, oleh perasaan nak membanyak. Berarti tak, kita akan apa tuan? Kita mengumpul dunia ni ibarat meneguk air laut yang masin, dia tak akan hilang dahaga. Mula nak kumpul 10,000 kan, dah dapat 10,000 nak 100,000, 100,000 pula nak main angka J pula kan, juta. Akhirnya malaikat maut sampai kan. Ini dia antara kelalaian dan lupa terhujam, ya, lupa, lalai itu termeteri, terhujam di dalam qalbi hati mereka, dan jatuh tersungkur, dibinasakan oleh nafsu kerakusan.
Akhirnya dia disungkurkan oleh nafsu kerakusan, habislah tamat hidup dia dengan hina. Malahan dalam hati mereka sentiasa dibayangi perasaan takut miskin dan takut papa, meskipun mereka kaya. Ya, orang kaya jadi takut. Takut apa? Takut jadi papa, takut miskin. Tidak dia kedekut kalau banyak ke, duit kurang gini-gini. Syaitan dah bisik kan, habis. Jadi manusia sentiasa dalam keadaan kebimbangan, ketakutan. Kecuali siapa? Kecuali siapa yang atas dunia dia tak ada takut, Tuhan lapang, Allah beri pada dia tenang, apa tak takut. Ialah para wali-wali dia, para kekasih dia yang duduk dalam mengenali makrifat Tuhan sebenar. Ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah bahawasanya wali mana kekasih Allah, orang yang tunduk pada perintah Tuhan, yang mengenali Tuhan sebenar, yang meletakkan kecintaan dia kepada Allah Ta'ala. La khawfun alaihim, dia tak ada sebarang ketakutan. Wala hum yahzanun, dia tidak ada sebarang khazan. Khazan ni duka cita. Ni dia jadi dia dua perkara. Yang dia nak tak dapat, dia takut tak dapat. Yang dah ada, dia takut hilang. Jadi dia letakkan qalbi dia dengan benda tu, jadi khazan. Benda dunia mana tak hilang, akhir hilang ke. Bagi para awliya, dia tak letakkan benda tu, dia buang. Dia letak dalam qalbi dia, ma fi qalbi ghairullah, tiada dalam qalbiku melainkan Allah. Lapanglah dia, tenanglah dia. Orang yang cerdik ialah orang yang meletakkan kecintaan dia kepada Allah, bukan kepada makhluk Allah. Malahan dalam hati mereka tadi sentiasa dibayangi perasaan takut miskin. Ya, kalau belanja ni kan, kalau zakat ni kan, habis harta aku. Habis. Ternyata lah betapa hinanya mereka mencari keduniaan dan tiada pernah berasa kenyang. Ya, tak pernah rasa kenyang olehnya. Tak pernah rasa puas. Sabda Rasulullah SAW, man sakana khawful fakri qalbahu qallama yurfa'u amalun. Barang siapa yang tinggal perasaan takut fakir dalam hatinya, ya, dia cukup takut ni, jangan besok fakir, susah kita nanti. Jawab dia, sedikit sahaja sesuatu yang diangkat bagi amalnya. Ya, jadi amal dia yang diangkat, amal dia yang jadi itu jadi sikit. Ya, jadi sikit sangat. Nilaian dia pun tak banyak, tak ada nilaian. Sebab apa? Sebab qalbi dia telah dijatuhkan kepada menjaga benda yang nak ditinggalkan. Akhirnya dia polun benda yang nak ditinggal, benda yang nak dibawa dia leka. Jadi amal dia jadi sikit. Bila hati dia takut fakir, jadi dia akan menumpukan kerja ke arah itu. Jaga harta, biar bagi banyak, jangan bagi kurang, akhir zakat pun tak keluar kan. Jadi masa akhirnya kurang, qallama yurfa'u, amal yang diangkat tak ada, sikit sangat. Sila-sila amal yang dibuat pun jadi rosak. Sebab apa? Dimakan oleh perasaan tamak, perasaan haluba, dengki, hasad dengan harta habis. Allah, dia kena harta dah banyak ni, tak hilang. Saudara pun tak mengaku. Ada satu tempat saya mengajar tu, abang duduk sini, adik duduk sebelah. Adik-adik tu, adik-adik satu kuliah. Bila abang nama tanah tu, nama abang dia dubur nama adik. Jadi nak tukar nama, abang dia kata tak apalah, bukan kata kenal tanah abang kan. Jadi tak ada tukar nama. Bila berlaku pengambilan tanah, habis kan, dah main ratus ribu, abang dia kata mana bahagian aku? Mana abang punya? Tak ada nama abang kat sini. Oh, termenung abang ni. Hilang abang. Dia tengok duit 500 ribu, dah hilang abang kan. Dia dah sebelum juta lagi kan. Terus saya kata lebih ulama pun terbalik kan kena dunia ni. Al-Bara'am Ba'ura boleh terbang atas udara jadi wali. Dia kes tawaran harta dia habis, bom, jatuh martabat dia. Yang tak jatuh tinggi naik, tak jatuh Nabi dan Rasul. Yang lain ni kalau tak jaga terbalik. Kalau kata lebay-lebay biasa ni. Hilang abang. Abang dia tersandar. Ya. Duit harta tanah dia tak usung tanah. Bila nampak duit,
dia pusing cakap. Apa dia kata? Abang tengoklah datang geran nama siapa? Temenong abang. Garu kepala tak gatal abang ni. Sebab apa tu? Khauful faqr. Dia takut kurang harta. Dia nak banyak, lagi banyak, lagi banyak. Bila tamak menghantui pemikiran dia, akan bercabang ranting-ranting kehinaan sebagaimana berlaku pada Qarun. Qarun asalnya orang biasa, hebat, hafal Taurat. Taurat tentang dengan hafal Quran, banyak hafal Quran. Taurat tak sampai angka 10 jari kata ulama, sebab dia berat. Tapi Qarun dia punya hebat, dia boleh hafal Taurat. Jadi orang dekat dengan Nabi Musa AS. Bila diuji dengan kekayaan, diminta Nabi Musa ajar dia ilmu membuat emas. Nabi Musa tahu membuat emas dan ilmu kimia. Pada awal Nabi Musa tak bagi, tapi Allah Ta'ala takdirkan ujian, dia dapat tu, dia polon buat emas, masya-Allah. Bukan harta dia 70 ekor kuda tanggung, kunci dia kan. 70 ekor kuda tanggung, kunci gedung dia. Bayang macam banyak. Turun dari ayat zakat, dia kena hantu penyakit khauful faqri. Takut jadi kurang-kurang. Akhirnya dia tuduh Nabi Musa bila minta zakat, ya Musa, ini bukan hukum Tuhan, ini engkau dengki dengan aku. Habis dia tolak hukum Tuhan, kufur. Tak cukup lagi Nabi Musa minta, dia buat lagi fitnah, ranting kehinaan dia. Baginya perempuan pelacur dengan emas, kemudian dia suruh perempuan itu melakukan kerja yang dilaknat oleh Allah. Bila perempuan itu mengandung, dia suruh istihar, aku berzina dengan Musa. Oh, lagi dahsyat. Akhirnya bila hari perbicaraan, Tuhan sentap dia, dan dia sedang ditenggelamkan oleh bumi. Sedikit demi sedikit, mengikut kalam ulama, dia jejak bumi ketujuh bila berlaku kiamat. Bayangkan tuan-tuan, sikit dia tenggelam. Tu Qarun di Mesir. Orang Melayu pula cari harta karun kat Gunung Ledang. Oh, lagi parah. Macam-macam dia tebuk sana tu. Dia mengarut macam-macam. Ini di antara yang disebut oleh Ibn Atta, ma basaqad aghsanu zullin illa ala bizri tama'in. Tidak merantingnya ranting kehinaan dalam diri seorang, melainkan ditumbuh daripada biji benih tamak. Tamak tu ibaratkan macam biji benih buah durian punya benih misalnya. Bila kita tanam dah tumbuh sebatang pohon, kemudian dia keluar apa? Dahan. Lepas dahan dia keluar apa? Ranting. Maka ranting dengan pokok tu ranting lagi banyak. Bila ada tamak dalam diri seorang, seolah-olah pohon tu dah berhenti. Ranting kehinaan. Apa yang pertama bagi Qarun, dia tolak hukum Tuhan. Yang kedua, diupahnya perempuan zina. Yang ketiga lagi besar, dia fitnah Nabi Musa. Tu ranting kinahan timbul bila ada at-tamu. Lawan tamak apa? Al-qanaah. Sifat qanaah atau sifat yang terpuji. Apa yang ada pun alhamdulillah. Yang ni pun kita tak habis syukur tuan. Sebab kalau tamak ni tu macam minum air laut, makin minum makin dahaga, makin minum makin dahaga. Lagi kumpul lagi tak cukup, lagi kumpul lagi tak cukup. Maka dihantui dan sifat takut kurang. Kalau tak tidak, maka marifat manusia duduk dalam takut. Orang kaya takut miskin, orang miskin takut tak kaya. Orang sakit, orang sihat takut sakit, orang sakit takut tak sihat. Semua takut. Jalan atas raya takut, aksiden, semua dalam keadaan takut. Yang tak takut apa? Hati yang bila menghadap dengan Tuhan, itu Tuhan jaga hati dia sentiasa salim, tenang. Oleh kerana banyakkan apa? Jalan mencari dengan zikrullah supaya hati kita dibukakan makrifat yang sebenar. Allah. Maka banyakkanlah memuji Allah Ta'ala, semoga dia mengurniakan keselamatan dan terlepas daripada bala yang tersebut. Bala apa? Khauful faqri, takut jadi fakir. Padahal dia dah kaya kan? Dia punya duit tu 7 keturunan tak boleh makan. Tapi kepala dia takut. Orang yang sifat qanaah tadi, kita tengok dia lebih kurang ni, tapi tak ada takut, tenang hati. Itulah rahsia qalbi. Apabila kita tak jaga, dia menyebabkan ketenteraman hidup itu tidak dapat. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahum bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila.
Dan sunat kita baca ni, ya, dalam doa kita baca doa ni. Alhamdulillahillazi afani, segala puji bagi Allah yang telah mengafiatkan aku, mimma, daripada barang yang ibtalahum, yang Tuhan balakan kepada mereka ni, sehingga mereka jadi lalai, ya. Wa faddalani, Tuhan berikan kelebihan akan daku ala kasirin mimman khalaqat tafdhilah, di atas kebanyakan daripada mereka yang Tuhan jadikan kurniaan dia. Jadi makna kita minta supaya Ta'ala afiatkan kita, selamatkan kita daripada kena bala ujian, ya, yang besar, iaitu bala sifat at-tam'u, sifat tidak memada, sifat tamak. Sebab orang tamak ni kan dia panas, ya. Orang tamak kita kesian, kalau tengok dia punya harta tak habis makan, tapi oleh kerana dihantu kalbi dia dengan sifat tak cukup, nak banyak, kita tengok dia kadang-kadang tak duduk dalam negeri, berambat sana, berambat sini. Orang tidur kat rumah, dia tidur dalam kapal terbang. Nak terkejar sana, terkejar sini, akhir maut pun sampai. Ya, yang dikumpul orang lain paraid, ya, dia pula balik dengan tangan yang kosong atau amal yang tak cukup. Bayangkanlah betapa gementarnya hati menghadap suasana kematian dalam keadaan yang sedemikian. Ya, sepatutnya kita pun tuan, umur dah dekat ni, umur 40 ke atas ni, orang panggil dah lain yang ketiga, pusingan yang ketiga, kan. Umur Ghalib Rasulullah SAW 63 tahun, bagi 3 20, masuk lain kedua ni 40 ke atas, 50 ke atas. Ini semua lain penamat, lain penentuan. Kalau kita lomba lari, lain ni adalah lain kita kena jaga speed, ya. Sebab al-ibra bil khawatim, kiraan itu dikira di ujung umur. Itu satu rahmat Tuhan, ya. Di awal ni hebat, cantik lah, kena jaga sampai ujung. Ada orang di awal tak cantik, di ujung cantik, alhamdulillah, di ujung nak kira. Jadi round ketiga tu kita kena jaga. Dia tak sama kerja kerajaan bila di 60 kerajaan berhenti dengan kita. Sebab kita pun mata dah apa nampak, tulis pegang bolpen berbalik. Jadi ganti orang baru. Ada pun jalan Tuhan tak ada lain, makin dekat dengan mati makin kena speed ibadat. Sebab situ lain penamat, al-ibra bil khawatim, kiraan manusia di ujung. Tapi pandainya nafsu dan syaitan dia tipu manusia. Masa muda dia kata muda lagi, kan. So dah tua buat ibadat. Bila dah tua pula dihakal, dia bodoh orang kita. Bukan tak nak buat ibadat, dah tak bersihat. Ya, sana dah lengur. Tiap-tiap minggu kena bergurut. Jangan dihakal. Akhirnya di awal umur, di muda dia bodohkan kita, di akhir dihakal dengan kita, tuan. Itu jahatnya syaitan dan nafsu menipu. Sebab tu orang yang berpegang kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan sungguh, dia tak akan tertipu dengan tipuan jahat dari musuh terdekat kita, nafsu dan syaitan. Jadi apabila anda mendatangkan seorang yang mendapat bala pada badan mereka, anda terus memuji Allah Ta'ala. Apabila anda mendapati seorang yang mendapat bala pada badan, patah kaki di aksiden, kan, tulang rusuk dia patah, dan tengok kat hospital, kita pun memuji Allah Ta'ala, alhamdulillah yang selamatkan kita. Jangan puji depan dia, kan dia kecil hati. Dia pergi dekat hospital, tengok kawan dia patah, alhamdulillah aku tak kena bala macam kau, sakit hati pula kawan tu. Ini baca doa dalam hati je lah, atau baca seorang, maknanya segala puji bagimu ya Allah, yang kau selamatkan aku tak kena bala macam mereka itu. Terus memuji Allah Ta'ala dan bersyukur atas nikmat Tuhan ke atas anda yang terlepas daripada bala tersebut. Sebab bala ni bila-bila masa, kan? Ya, kita sihat nak masuk hospital, kurang kejap gang, silap sikit je, anak pemandu berhemat, lori terbabas habis ya. Hemat-hemat masuk buah lori awak. Ya, tuan nak sekejap, ya, macam-macam bala. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh letak atas tubuh kita yang kerdil, ya. Dulu dia gegar sikit je COVID, satu dunia memusingkan. Ya, binatang halus dia bawa now. Itu belum lagi yang lain. Jadi maknanya dia yang memilih, dia boleh buat apa dia nak. Oleh kerana itu sentiasa kita bergantung, bermohon, ya, selamat dengan dia. Demikian juga wajib anda banyakkan bersyukur kepada Allah Ta'ala
lantaran anda diselamatkan olehnya daripada terjebak dalam usaha mencari keduniaan dan anda terus terlibat dalam usaha tersebut. Tadi makna bala zahir, sakit, ya, musibah tu musibah ni. Yang ni bala batin, iaitu qalbi kita. Tuhan selamatkan kita daripada terjebak dengan racun hubbud dunia, kecintaan kepada dunia melalaikan. Dengan Tuhan berikan sifat-sifat yang terelok ya dalam qalbi kita supaya mudah kita menghadap Tuhan. Itu semua nikmat yang wajib kita syukur. Bila kita syukur, dia ada satu sifat dipanggil ziyadah. La in syakartum la azidan aku. Mau syukur aku tambah. Jadi bila kita syukur dengan nikmat yang ada, maka Tuhan akan berikan ziyadah tambahan, sama ada bentuk zahir atau bentuk yang batin. Apabila Allah Ta'ala menimpakan bala ke atas orang lain, janganlah anda menghina mereka. Tu orang tu kena bala, padan muka kau. Orang tu semayang tak semayang. Ya, jadi doa kepada dia, tu maksudnya. Ya, sebaliknya doakan mereka semoga selamat daripada bala fitnah dunia ke atas kaum kerabat anda dan mengikut apa yang anda lakukan. Jadi maknanya kalau sekiranya orang tadi kena bala, dia ahli taat, tiba-tiba Tuhan kenakan dia bala, maka kita ucapkan takziah, kita ucapkan maknanya doa kepada dia dan beri semangat kepada dia. Masya Allah. Ya, kalau sahabat ni rajin, orang baik, rajin pergi masjid, kuliah apa semua, tapi dia diuji dengan kesakitan, maka kita beri semangat kat dia. Ya, Masya Allah, enta ni hebat. Allah Ta'ala sarungkan anta, ya, pakaian kekasih-kekasih dia. Tu. Batu para awliya bila dia kena sakit dan oleh kena maqam dia tinggi, makrifat dia tinggi dengan Tuhan, dia tak sama kita. Kita kena sakit, kita sabar tahan, dia tak, dia rasa nikmat. Ya, dan man'u ainul ata, itu orang yang telah pakar tinggi, makam cermin marifat dia tinggi, dia tak pandang bala itu sebagai bala, bahkan dia pandang bala itu satu kurniaan. Ya, sebab istilah matang dalam makrifat dengan Tuhan, bandingan dia samalah orang yang matang dengan kanak-kanak yang belum matang. Kanak-kanak yang belum matang, bila guru sebat dia di sekolah, dia rasa satu apa? Geram ni kan. Dia pakat ramai-ramai, kita tunggu. Akhir cuti sekolah kita kerjakan cikgu punya kereta. Kan ada masuk berita lah kan. Hari tahun akhir, penambat penggal akhir, dia ramai-ramai dia naik atas kereta cikgu, dia boleh berjoget. Habis kampung cikgu. Itu budak-budak tak cerdik. Tapi bila dia cerdik, dia dah matang kan. Dia jumpa cikgu dia kata apa? Terima kasih cikgu sebat saya. Dia dah matang tu. Ya, cikgu rotan saya, kalau tidak mungkin saya tak jadi orang. Jadi sebatan yang disebat oleh guru dia tadi tu, dia nampak tu satu nikmat. Sebab dengan sebab tu dia jadi baik. Begitulah Tuhan sebat kita dengan ujian, dia rotan kita dengan ujian supaya kita jadi baik, jadi sedar, jadi ingat akan kebesaran dan keagungan dia, dan sedar kita sebagai hamba dan fakir dengan dia. Kalau tidak kan dia jadi macam dia biarkan saja. Ada juga kadang-kadang Tuhan biarkan. Dia ada satu cerita kan, ibu bapa ni terlampau manjakan anak dia. Bila dia kena rotan sikit cikgu, bapa dengan mak dia tentang serang cikgu kat sekolah. Ya, kenapa awak kata anak saya gini. Lala cikgu suruh ambil keputusan, anak dia ni kita jangan usik, lantaklah dia. Ampun. Akhir budak tu buat apa, cikgu tak larang apa. Dia nak tidur ke dalam kelas ke, dia tak belajar ke, tak buat kerja rumah, cikgu langsung tak ambil pot. Bila peksa melingkup tu, nombor 1 di belakang. Jangan sampai peringkat tu. Mana jangan sampai peringkat Allah Ta'ala letakkan kita tu di taraf tu dipanggil apa? Istidraj. Siapa yang kena ni menatang kapi ni. Lagi dia murka dengan Tuhan, lagi dia kufur, Tuhan lambat ambil. Besok sentap je umban habis itu. Jadi Allah Ta'ala beri kita rotan tu sebenarnya tu, itu kasih sayang supaya kita jalan tu jangan terbengkok, cepat patah balik, jadi selamat di mana dunia dan akhirat. Jadi orang yang matang ialah orang yang menampak, dia rasa satu sebutan rotan tu ada satu hikmat besar nak mendidik dia supaya dia berjaga jangan terbabas jauh. Tu. Jangan pandang rotan daripada guru tu macam dia nak azab itu kan. Begitu juga Allah Ta'ala beri kita rotan, jangan pandang azab, pandang itu rahmat.
Jarutan kita dengan ujian tu rahmat sebenarnya, supaya kita sentiasa berjaga-jaga, tidak tersasar jauh. Itu sebab apa dia dapat tu? Sebab dia sudah matang. Ada budak yang tak matang, dia kena sebat tu, wah, dia mengadang kan, dia geram dia. Pada orang nak ajar dia. Jadi kalau kita kena begini, kita doakanlah, ya. Maka berkata Syekh itu kepada mereka, apabila ada perasaan suka berada di dalam akhirat, diampunkan dosa mereka dan kamu tidak akan rugi dan binasa apa-apa. Perasaan suka berada di dalam akhirat. Jadi dikata sebaik saja murid mendengar doa gurunya itu. Oh, langkah ni. Langkah. Dan pada satu masa, cerita ni, Arif bin Lasim Ma'ruf Al-Karhi sekarang mengatakan dia ni guru jalan tarekat bagi Imam Syafi'i, Ma'ruf Al-Karhi, tinggi kan ni. Dia punya karamat kan, dia tunjuk Kaabah tu terbuka kan, tempat dia berlaku ikhtilaf kiblat. Seorang kata kiblat belah sini, seorang kata kiblat belah sini. Jadi Syekh Ma'ruf Al-Karhi kata ni kiblat. Dia tunjuk ni lorong kiblat, terbuka hijab, nampak tu Kaabah tu. Terus semua orang senyap. Itu karamat Syekh Ma'ruf Al-Karhi, wali besar ni. Jadi pada satu masa Syekh Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah ta'ala keluar menyeberangi sungai Dijlah di Iraq sana, bersama dengan orang-orang yang menaiki perahu kapal dia. Beliau mendapati banyak orang yang melakukan maksiat, ya, sambil bergurau senda dalamnya kat kapal tu, sehingga datang mengadu atas murid-murid beliau dengan berkata, hai guruku, pintalah kepada Allah Ta'ala agar orang-orang yang melakukan maksiat itu dibinasakan. Ya, ni kan karam kapal ni, ya Syekh doakanlah, ya, dia kena apa, dia kena ujian bala yang biar sedar mati ke ikutlah. Lalu beliau pun mengangkat tangan ke langit dengan berkata, hai Tuhan kami, sebagaimana kamu suka mereka dalam dunia ini, sukakanlah mereka dalam akhirat. Oh, cantik doa wali kan. Mana macam mana kau sukakan dia nak bahagia dunia, mana bahagiakanlah dia di akhirat. Apa bahagia akhirat, berilah hidayat kat dia. Itu maksudnya, ya. Secara sufi dia lain, halus. Sebab Imam Ghazali menyebut, bila kau lihat aja orang kafir, kau berjumpa tengok aja, terus kau berdoa, ya Allah berilah hidayat kepadanya agar dia selamat di akhirat. Kalau bagi orang biasa kadang-kadang, oh ni kafir ni neraka mana dia duduk. Ni neraka jahanam ke, sakar ke, mana dia duduk tu. Pada Arif Billah tak, dia doa supaya orang tu selamat. Mudah-mudahan dibukakan hati dia. Itu lagi baik. Kita doa supaya mereka didapat petunjuk dan hidayah. Itu sifat para awliya yang mana jiwa dia ada sifat penyayang. Itu. Dan satu lagi kata di sini, tidak lama kemudian perahu itu sampai lepas menyeberangi sungai Dijlah, ya, tengah Tigris di Baghdad. Suatu mereka lelaki itu perempuan turun dan perahu itu tepi sungai. Mereka bertaubat daripada melakukan maksiat. Menandakan doa Syekh Ma'ruf Al-Karhi tadi mustajab. Semua pakat bertaubat, bertaubat. Ada di antara mereka yang menjadi orang saleh, yang zuhud, yang berdoa Syekh dengan berkat doa Syekh Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu anhu. Ya. Itu banyak doa wali-wali macam-macam tuan. Ada satu ulama besar, wali besar di dalam kapal gitu juga tuan. Kapal tu dah bergelombang nak masuk air dah. Ya, orang semua dah kelang kabut dalam kapal, dia tenang. Dia tenang itu tuan. Kemudian dia pun turun dari kapal tu, dia berjalan atas air. Dia berjalan atas air tuan. Orang pertemuan jangan kata, wah ni betul-betul wali. Ya Syekh, tolong doakan kami. Ya, tolong doakan kami. Kemudian dia syaratkanlah bahawa doa ni kalau kau selamat, apa kau nak buat, kami akan berikan harta kami kepada fakir miskin semua. Sebab ada di kalangan kami ni yang membawa harta, nak kami berikan di Madinah harta fakir miskin. Akhirnya dia pun turun semua. Orang tadi dia turun ikut jalan, kapal tenggelam. Bila dia niat baik, dia nak berikan harta tadi sedekah pada fakir miskin, wali tu doa, kapal tu timbul balik. Kapal tenggelam tu timbul balik, satu basah pun tak ada. Akhirnya dia tunaikanlah janji dia. Bila kapal selamat, dia pun turun parking dekat Mekah ke Madinah tu, dia pun bagilah hak fakir miskin. Itu nak tunjuk apa tu?
keberkatan para waliullah yang sentiasa mendoakan keselamatan, bukan sekadar di dunia, bahkan sampai kepada akhirat. Itu dia antara peranan para awliya illa ta'ala, itu dia antara dia. Kemudian ketahui olehmu bahawasanya apabila ternampak ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Maulana. Allahumma ighfir lana fa inna khairan kullahu bi anta bina ra'ufur rahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.